Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asadullahu awqatakum jami'an. Okey, hari ini saya akan terus kita fokus dahulu kepada tips menjawab soalan saraf yang terdapat dalam soalan peperiksaan akhir, yang mana saya akan bekalkan kepada kamu untuk kamu cuba jawab, okey? Untuk itu saya akan pergi dahulu kepada soalan 2019, yang mana ini adalah soalan yang paling dekat saya dapat daripada bank soalan. Yang lain saya tak jumpa lagi lah setakat ni, ini yang ada. So, dan dia juga menepati format peperiksaan bagi subjek bahasa Arab praktikal. Okey, nanti kamu boleh tengok soalan ni, kamu boleh jawab. Video ini hanya fokus kepada sorof dahulu, sebab saya rasa sorof adalah benda yang paling mudah sebenarnya berbanding dengan nahu. Sebab nahu ni kamu kena faham banyak benda. Okey, jadi untuk itu kita start dengan sorof dahulu. Okey, soalan di sini, soalan 2019 start daripada soalan 36. Okey, so soalan 36 ini saya rasa semuanya ada 40 soalan, tapi mungkin ini ada 50 soalan lama lah, tapi bentuk yang lebih kurang juga. Jadi soalan begini, okey, soalan ke-36 ini berkaitan dengan topik al-fi'lu al-mujarrad, al-fi'lu al-mujarrad dan al-fi'lu al-mazid. Okey, dan kita tahu soalan di sini dia tanya secara umum, apakah makna dilali bagi kalimah hauqala. Hauqala. Okey, so makna dia kita tahu kan, hauqala ini dia adalah kata kerja rubai. Kata kerja rubai. Okey, kata kerja rubai, yang mana dia memang asal dia 4 huruf. Okey, dia adalah fa'il rubai dan kita tahu dia adalah mujarrad. Fa'il rubai mujarrad. Jadi apakah makna yang terkandung dalam hauqalah? Jadi hauqalah ini adalah ringkasan daripada, ataupun kita panggil dalam buku dia panggil ikhtisar. Ikhtisar, dia ringkasan li qaul, bagi sesiapa yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Okey, jadi apakah jawapan di sini? Sama ada al-musyabahah ke ataupun sayrurah. Sayrurah merujuk kepada perubahan, berubah menjadi. Al-musyabahah menunjuk penyerupaan. Okey, al-ismu al-ma'khudhu minhu alah, maksudnya dia adalah kata nama yang diambil daripadanya alat, yang dibentuk daripadanya alat. Maksudnya sebuah benda diambil daripada benda itu, maksudnya kita membentuk kata kerja daripada alat, macam tu. Tetapi ketiga-tiga jawapan ini tak adakah kaitan dengan fi'il rubai yang dinyatakan dalam soalan itu hauqala. Jadi hauqala di sini jawapan dia adalah alif. An-nahtu. An-nahtu dalam kata lain dia adalah gabungan. Okey? Gabungan. Saya rasa dia gabungan, betul. Dia adalah gabungan. Hauqala, an-nahat. Maksudnya dia ringkasan dari gabungan daripada perkataan la haula wala quwwata illa billah. Kan? Semua ni panjang kan, betul tak? So kita mampatkan lafaz itu dalam satu kata kerja yang dipanggil sebagai hauqala. So itu adalah maksud an-nahtu. Itu adalah maksud an-nahtu. Okey. Kemudian soalan seterusnya pula dia cerita berkenaan bina al-fi'l al-mudhari. Okey, soalan di sini dia tanya, dia minta kita tentukan yang mana satukah bongkah fi'il mudhari bagi kata kerja waqa'. So waqa'a mudhari'nya apa? Dia fokus kat situ. Adakah yaqa'u ataupun yuqi'u ataupun yuqa'u atau yuwaqi'u? Jadi pilihan jawapan di sini, kalau nombor 4 ni dia tak tepat lah. Okey, yuqa'u pun tak tepat.
Ingat, apabila kata kerja mudhari' berbaris hadapan, maksud saya bila kata kerja mudhari' biasa kita tahu dia sama ada berbaris atas, okey? Bergantung kepada jenisnya lah, okey? Jadi waqa'a ini, waqa'a yaqa'u. Kalau yuqa'u, sepatutnya yuqa'u adalah bongkar ataupun bentuk fi'il mudhari' bagi yang datang dalam bentuk mabni lil majhul. Dia wuqi'a, yuqa'u, macam tu. Okey? Waqa'a yuqi'u tak wujud. Yuwaqi'u kalau madhi dia waqa'a. Waqa'a yuwaqi'u. Itu baru betul. Okey? Seterusnya, kamu kena ingatlah untuk soalan begini kamu kena ingat bentuk madhi dia waqa'a yaqa'u. Zada yazidu. Macam tu kan? Zada. So madhi mudhari'nya apa? Yazidu. Kalau kamu perasan soalan begini dia banyak tanya berkenaan fi'il mu'tal. Okey? Fi'il yang mengandungi salah satu daripada huruf illah. Soalan seterusnya dia tanya berkenaan kalimah yang al-kalimatul lati tabni al-tubna 'ala al-wazni lil fi'il thulasi mazid bi thalathati ahruf. Dia minta kita pilih kata kerja yang duduk dalam wazan ataupun yang terbentuk dalam acuan fi'il thulasi mazid bi thalathati ahruf. Maksudnya dia adalah fi'il mazid, kata kerja 3 huruf yang ditambah 3 huruf lagi. Maksudnya ada 6 huruf lah kan dalam kata kerja tersebut. Kita tahu kan fi'il sulasi sudah 3 huruf ditambah lagi dengan 3 huruf. So maksudnya ada 6 huruf kesemuanya. So kena pilih daripada contoh jawapan di sini apakah yang bersesuaian dengan soalan. Jawapannya adalah dal lah. Okay? Kalau in kasara dia fi'il sulasi mazid tapi dengan 2 huruf. Asalnya kasara tetapi tambah alif ataupun hamzatul wasal dengan nun. So ada 5. Ta'addaba ada 5 huruf juga. Okey, ditambah ta dengan double huruf dal. Asalnya adaba. Manakala yang di sini taba'ada. Berapa huruf? Semuanya 5 huruf. Okey, semua 5 huruf asalnya ba, ain dan dal, ditambah ta dan juga alif di tengah-tengah. Okey, so kena kenal pasti betul-betul kehendak soalan. Salah satu ahruf dia fi'il sulasi mazid. Kita tahu fi'il sulasi kata kerja 3 huruf mazid ditambah 3 huruf lagi, semuanya ada berapa dalam bilangan bilangan huruf? Ada 6. Jadi istasada. Macam tu. Okey. Soalan seterusnya, al-waznu sarfi li kalimah. Okey. Kalimah dia bagi contoh, dia bagi perkataan yattasifu, kata kerja. Okey. Dia nak kamu bagi wazan dia, bagi acuan dia. Apa acuan dia yang sesuai? Okey, kena tahu yattasifu berasal daripada ini fi'il mudhari'. Fi'il madhi dia adalah asal dia ittasafa. Ittasafa. Dia ittasafa. Apa asal dia? Ataupun dia punya wazan, acuan dia adalah ifta'ala. 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 Asal dia adalah ataupun wazan dia ifta'ala. Kita tengok. Macam beginilah. Maksudnya di sini, di sini yang di ataupun fa'ul kalimah asalnya adalah waw. Dia asalnya sofa. Macam tu. Sekejap saya padam dulu. Kalau kita tengok, kalau kita tulis kan dia macam ginilah. Ittasofa. Wazan dia adalah ifta'ala. Kalau kita pecah-pecahkan dia macam gini. Ittasofa.
Tetapi kita tak maklum sebenarnya dia berasal dari, kita tahu kata kedua tiga huruf dia adalah wa, so, fa. Tetapi mana ada waw tu? Tak masuk. Tak ada kan dalam ittasafa, sebabnya dia sudah ditukar. Asalnya dia begini. Iu, ta, so, fa. Tapi susah. Maksud saya benda ni tak wujud. Jadi dia digantikan waw tu dengan huruf ta supaya seragam. Jadilah ittasafa macam gini. Ittasafa mudhari'nya yattasifu. Jadi dia punya ini dalam bentuk madhi. Kalau mudhari' dia ittasafa yattasifu. So dia punya wazan dia, acuan dia adalah yang mana satu? Yastaf'ilu ke? Bukan. Sebab di sini ada berapa huruf? Ada 5. So bukan. Yanfa'ilu ke? Tidak, sebab tidak ada huruf nun di sini. Yatafa'alu. Adakah dia punya untuk kata wazan bagi yattasifu ini? Yatafa'alu. Tak. Bukan juga. Okay. So adalah yafta'ilu. Yafta'ilu. Dia ni macam kita cakap ittaraba. 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 Samalah. Wazan dia adalah ifta'ala. Ifta'ala. Ittaraba. Di sini pula ta di sini ditukar kepada ta. Maksud saya sepatutnya ta kalau ikut wazan dia kan. Ifta'ala, tetapi kenapa tukar kepada ta? Sebab nak seragamkan dari segi makhraj. Sebab huruf dhad dan ta keluar ataupun berada dalam satu makhraj huruf yang sama. Jadi kalau dikekalkan ta, ittaraba, dia tak seragam dengan dhad. Jadi kita tukar ta itu kepada ta. Tapi dari segi wazan dia masih sama, ifta'ala juga. So kalau ifta'ala, mudhari' dia apa? Mudhari' dia adalah yattaribu. Kan? Yattaribu. Yattaribu. Wazannya apa? Wazannya masih sama juga, iaitu yafta'ilu. Kamu kena ingat. Soalan begini ni, dia wazan itu masih sama sekalipun perubahan pada fi'il, pada kek dia, pada hasil perkataan berubah, tapi wazan masih sama. Okey. Kemudian kita lihat pula kepada soalan ke-40. Soalan seterusnya dia tanya bina fi'il al-fi'l al-madhi li kalimah yukrimu. Apakah dia bagi ni terbalik pula. Tadi dia minta wazan. Kali ni pula dia bagi fi'il mudhari, dia minta bongkah madhi dia. Apakah fi'il madhi bagi kata kerja yang diberikan? Dia bagi yukrimu. Yukrimu. Okey, kamu kena ingat. Madhi dia bukan berasal. Okey, kamu kena ingat karoma. Karuma. Kita belajar dalam fi'il thulasi mujarrad, kita ada satu wazan khas yang mana fa'ula. Fa'ula. Karuma yakrumu. Okey, yakrumu. Tetapi ada satu ketika kita tambah satu huruf di hadapannya, iaitu dia jadi begini. Akroma. Akroma. Kita tambah alif di hadapannya. Di ini wazannya di sini dia jadi af'ala. Af'ala. Apa wazan af'ala? Mudhari' dia menjadi yuf'ilu. Okey. Yuf'ilu. So, maksudnya di sini akroma akan jadi yukrimu. Yukrimu. Jadi yukrimu. Jadi mana dia punya madhi? Akroma jawapan dia. Okey? Akroma. Akromu. Akromu bukan. Akromu ini adalah fi'il mudhari. Ana. Okey? Ana akramu. Macam tu. Karima tiada. Karuma mudhari dia
yakrumu. Okey? Macam tu. Sekarang, soalan seterusnya, dia banyak kepada aplikasi. Jadi kamu kena fahamkan contoh ayat, okey, fahamkan makna ayat yang diberikan kepada kamu untuk kamu tentukan makna bongkah perkataan. Dia kata yufidu ma'nal fi'l. Dia gariskan kata kerja. Apa makna kata kerja tu? Apa makna yang terkandung dalam makna umum lah, okey, bagi kata kerja dalam wazan tersebut. So, dia bagi adkhala, dan kita tahu bahawasanya adkhalat at-tabibatu al-maridata. Doktor telah memasukkan pesakit ke bilik, ke ICU. Macam tu, fil ghurfatil inayatil murakkazah, ke ICU. So, apa yang kita faham daripada adkhala di sini? Apa maksud dia? Asalnya daripada kata kerja dakhala, masuk semata-mata. Tetapi bila memasukkan, kita mengubah daripada kata kerja tak transitif kepada transitif, ataupun dengan kata lain kita jadikan kata kerja lazim kepada muta'addi. So kita tambah hamzah di hadapannya. Jadi jawapan di sini adalah at-ta'diyah. Kita mengubah kata kerja tersebut jadi muta'addi. Ataupun biasanya kata kerja muta'addi ni dia kita masukkan imbuhan kan, macam masuk, memasukkan, macam tu. So kata kerja muta'addi ni dia akan memerlukan maf'ulun bih. So di sinilah maf'ulun bih dia. Okey, ni maf'ulun bih dia. Memasukkan. Siapa yang masukkan? Doktor. Apa yang dia masukkan? Pesakit. Okey. Kemudian yufidu makna, soalan seterusnya, apakah makna kata kerja yang bergaris? Syarraqal mu'idu sanawiyan. Apa maksudnya tu? Syarraqa daripada kata kerja syarraqa. Okey. Dia wazan, kalau kita tengok wazan di sini, syarraqa fa'ala. Jadi salah satu makna bagi wazan kata kerja fa'ala, dia maksudnya menuju ke sesuatu arah ataupun tempat. Syarraqa, syarqun menuju ke barat. Maksudnya dia bercuti ke belah barat lah, menuju ke kawasan barat. So maksudnya di sini adalah at-tawajjuh. At-tawajjuh maksud menuju ke satu tempat, ke satu arah. Maksudnya mu'idu, pembantu itu sentiasa pergi ke belah barat sanawiyan, tiap tahun. Okey. Soalan seterusnya, yufidu makna. Kalau kamu tengok ada 3-4 soalan di sini. Dia banyak menyentuh berkenaan makna kata kerja. Okey. Istarja'at al-ummu ba'da an-nazrati ila fayadani kabir. Apakah maksudnya di situ? Istarja'at al-um. Istarja'at maksudnya ibu mengucap selepas melihat kepada banjir yang besar. Kita bagi terjemahan bahasa Melayu. Jadi kata kerja dia asalnya adalah istarja'a. Istarja'a. Sebenarnya salah satu wazan, makna wazan dalam, kalau kita tengok wazan dia dalam wazan apa? Istaf'ala. Salah satu makna dia adalah ikhtisar al-hikayah. Dia nak meringkaskan satu lafaz yang panjang, lalu kita mampatkan dalam satu kata kerja. Yang ini istarja'at, maksud dia apa? Maksudnya ibu mengucap. Maksud mengucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan panjang tu lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So kita ringkaskan dalam satu kata kerja yang dipanggil istarja'at. Jadi jawapan di sini adalah dal. Ikhtisarul hikayah, ringkasan kepada satu lafaz. Maksud istarja'at al-um, maksudnya ibu mengucap. Maksudnya bila kita cakap ibu mengucap ni, kita faham yang maksudnya mengucapkan, menuturkan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So kan benda tu panjang. So diringkaskan dalam satu bentuk kata kerja yang dipanggil sebagai istarja'ah. Macam tu. Fungsinya
Yang mana dia istarja'a ini dalam wazan istaf'ala. So, salah satu fungsi dia adalah ikhtisaru al-hikayat. Kemudian, soalan seterusnya, yufidu ma'na al-fi'l. Ikhshaw syabah. Ikhshaw syabah al-makanu qabla bina'il ma'ahid. Kawasan itu penuh dengan semak samun sebelum dibina sekolah. Ikhshaw syabah. Dia daripada kata kerja, kalau kita tengok dia 6 huruf, okey? Yang mana dia ni dalam wazan if'au ala, if'au ala, ikhshaw syabah. Ingat, bila kamu jumpa perkataan yang datang dalam wazan begini, dia tak lain tak bukan satu sahaja, al-mubalaghah, berlebihan. Maksudnya kan asal kalau kata kerja ini, kalau kita tengok, dia berasal daripada kata kerja 3 huruf, khashabah. Maksudnya dia macam penuh. Khashab ni rumput, boleh kita bagi maksud. Nak cakap, bila kita bawa masuk kata kerja ini dalam wazan if'au ala menjadi ikhshaw syabah, maksudnya sangat banyak. Maksudnya rumput sangat banyak tumbuh lebat di sekitar kawasan tu. So, makna itu terkandung dalam ni, al-mubalaghah, berlebihan. Okey? Itu makna dia. Kemudian sekarang dia menunjukkan soalan seterusnya. Dia tanya yufidul ma'na al-fi'l. Tajarra'al maridhu ad-dawa. Kalau kita perhatikan kat sini, kita ada fa'il, kita ada fa'il, dan kita ada maf'ulum bi. Cumanya kita nak tentukan makna yang terkandung dalam kata kerja ni apa dia sebenarnya. Okey? Jadi kalau kamu perhatikan dekat sini, tajarra'a ini dia menelan. Maksudnya, kalau kita tengok dulu, dia berasal daripada 3 huruf, ja, jim, ra, ain, dalam wazan tafa'ala. Tafa'ala, tajarra'a al-maridu ad-dawa. Okey? Salah satu makna wazan ini, bila kata kerja berada dalam wazan ini, dia membawa maksud at-tadarruj, berperingkat-peringkat. Maksudnya, si pesakit menelan dengan perlahan-lahan, dengan satu-satu, okey, berperingkat ubat tersebut. Jadi jawapan di sini adalah alif. Kemudian soalan seterusnya, dia tanya yufidul ma'na al-fi'l allati tahta khat. Okey, ta'athamal mujrim ba'da khurujihi minas sijin. Mujrim maksud dia penjenayah selepas keluar daripada penjara. Jadi kalau kita perhatikan ta'athama, ta'athama dia daripada kata kerja 3 huruf, iaitu alif, sin, alif, tha dan mim. Sekarang ni dia berada dalam wazan tafa'ala, tafa'ala juga. Okey, apakah makna tafa'ala di sini? Kata kerja di sini membawa maksud okey, athama, kita terfikir ithmun, dosa kan. Jadi salah satu makna yang terkandung dalam dalam wazan tafa'ala ini, kita tengok dulu. Okey, dia ada banyak lah. Salah satu makna tafa'ala adalah at-takalluf. At-takalluf, maksud takalluf ini dia membeban, terasa terbeban. Okey, saya rasa satu lagi lupa dah apa. Tapi kalau yang jelas di sini sebenarnya at-tajannub ataupun ta'diyah tak termasuk, al-musyarakah pun tak termasuk. So kita hanya ada pilihan sama ada at-takalluf ataupun at-tajannub. Tapi yang lagi jelas di sini sebenarnya adalah at-takalluf. Maksudnya dia berasa beban. Maksud ayat ini adalah ta'athamal mujrimu, si penjenayah berasa bersalah. Maksudnya dia berasa beban lah.
Okey? Di situ. Jadi jawapan di sini adalah at-takalluf. Dia berasa bersalah selepas keluar daripada penjara. Okey? Ta'assama al-mujrimu. Kemudian, soalan seterusnya dia tanya, pilih kata kerja 3 huruf, maksudnya kata kerja yang 3 huruf ini yang ditambah satu biharfin wahid dalam ayat. Allamahu Abu Abid. Allama Abu Abid Al-Qur'ana fata'allama wa qara'tul ayata lazima hifdhan laha. Jadi dia minta kita untuk tentukan mana satu kata kerja. So kita ada beberapa kata kerja dalam ayat ini. Pertama allamahu, kemudian ta'allama, satu lagi qara'tul ayah. Tapi soalan minta kita tentukan kata kerja 3 huruf. Al-mazid yang ditambah 1 huruf. Maksudnya kata kerja itu sekarang sudah menjadi 4 huruf. Okey, sudah menjadi 4 huruf. Apakah kata kerja tersebut? Sama ada hifzan bukanlah, ini adalah masdar, bukan di situ. Okey, qara'tu wa quri'at al-ayah. Maaf, bukan qara'tu, quri'at. Quri'at dia daripada kata kerja qara'a, so tak berkena. Dia 3 huruf. Sulasi ini adalah kata kerja sulasi mujarrad. Adakah allama? So kita tinggal ada allama sama ta'allama. Sekarang kalau memperhatikan ta'allama, asal dia dan allama ni pun dua-dua berasal daripada kata kerja ataupun daripada asal 3 huruf yang sama, ain, lam dan mim. Tetapi dia minta kata kerja yang ditambah 1 huruf. So kita tak ada pilihan lain melainkan al-lama. Al-lama. Kamu tambah 1 huruf, iaitu dengan menggandakan huruf lam. Wazan dia adalah fa'ala. Kalau ta'allama pula, kamu tambah 2 huruf. Ta'allama. Ta'allama. Tafa'ala. Tafa'ala. Maksudnya kamu tambah huruf ta di hadapan dan gandaan huruf ain. So 2 huruf di situ. Okey? Jadi kena berhati-hati menjawab. Soalan seterusnya pula dia kata dia tanya berkenaan pilih kata kerja mazid. Okey, rubai tetapi dia 4 huruf. Biharfin wahid. Maksudnya jumlah huruf dalam kata kerja sekarang dia ada daripada asalnya 4 tambah 1. Maksudnya ada 5. Dan kita sedia maklum fi'il mazid rubai dia berasal, wazan asal dia adalah fa'lala. Dan dia hanya akan ditambah sama ada 1 huruf ataupun 2 huruf sahaja. Okey, so sekarang dalam ayat di sini pilih. Dia minta kita pilih. Mana kata kerja itu? Sama ada okey, ayat dia tazalzalat al-ardu fi baladin mujawirin wa ufshiyal kalamu anha khilal al-usbu'. Khilal bukan jawapan kita, mujawir bukan jawapan kita. So kita hanya ada 2 kata kerja, sama ada ufshi ataupun tazalzalat. Dan yang lagi jelas sekarang adalah tazalzalat lah jawapan dia. Ufshi bukan sebab dia asalnya adalah afsha. Kata kerja 4 huruf. Adapun kata kerja sulasi mazid ditambah 1 huruf. Dia sekarang ni dalam wazan af'ala. Memang dia 4 huruf bilangan dia, tetapi dia ingat dia berasal daripada kata kerja 3 huruf, iaitu fa, shin dan alif. Ditambah alif di hadapannya, barulah dia menjadi 4 huruf. Tetapi kita panggil kata kerja ini sebagai fi'il sulasi mazid biharfin wahid. Okey. Dan lagi satu, bacaannya sekarang wa ufshiya. Dia datang dalam keadaan mabni lil majhul.
Okey. Kalau di sini tazalzalat baru nampak jelas asalnya zala, lala. Kemudian kamu tambah satu huruf di hadapannya. Ta. Tazalzala. Tafa'lala. Tafa'lala. Macam tu. So sekarang fi'il rubai mazid. Fi'il yang asalnya 4 huruf, kamu tambah satu iaitu huruf ta. Jadilah 5 huruf semuanya. Okey? Soalan seterusnya. Ayyin, pilih kata kerja. Ayyin fi'lal mujarrad fil jumlah. Dia minta kita keluarkan daripada ayat ini fi'il mujarrad. Ingat fi'il mujarrad adalah fi'il yang tidak ada penambahan satu huruf pun. Yufakkiru talibul jami'ati tafkiran mustaqbaliyan wa yaquduhu ila al-iqtina. Yang mana satu? Yaqudu ke yufakkir ataupun tafkiran ataupun iqtina. Dan dia sekarang ni kan jelas dia minta fi'il. So tafkir dan iqtina dia bukan fi'il, dia adalah masdar. So bukan jawapan kita. Dan kalau kita perhatikan dia minta fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad ini dia yang fi'ilnya 3 huruf sahaja. Cumanya perbezaan baris sahaja di ainul kalimah ataupun ialah ainul kalimah saja. Okey, fa'ala yaf'alu ke fa'ila yaf'ulu ke. So sekarang di sini jawapan dia adalah yaqudu. Kerana apa? Asal dia adalah qada. Yaqu. So mudhari' dia adalah yaqudu. Okey? Macam tu. Soalan seterusnya dia tanya berkenaan dengan hawil. Hawil ni maksud dia tukar, ganti, okey? Tukar. Jadi dia minta, soalan minta tukarkan fi'il lazim. Fi'il lazim ni maksudnya fi'il yang tak memerlukan maf'ulun bih. Tak ada maf'ulun bih. Tukar kepada fi'il muta'addi. Macam maksudnya fi'il muta'addi maksudnya dia akan memerlukan maf'ulun bih lah kan. So kita boleh naik tarafkan fi'il lazim kepada fi'il muta'addi. Caranya ada satu, ada dua, ada banyak cara. Tapi yang paling ketara adalah tambah satu huruf sahaja dalam kata kerja asal. So sekarang di sini. Contoh dia bagi fariha. Fariha adalah bergembira. Siapa yang bergembira? La'ibu kuratit ta'irah. Bergembira pemain-pemain bola tampar kerana kemenangan mereka dalam pertandingan. So fariha adalah fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Fariha yafrahu. Kan? Macam mana? Ini maksud dia bergembira. Sedang bergembira. Macam mana kalau kita nak tukar kepada muta'addi? Maksudnya kita akan tambah imbuhan. Menggembirakan. So caranya dengan menambah alif di hadapan kata kerja. Kita bawa masuk dalam wazan af'ala. Menggembirakan. Afraha. Macam tu. Okey? Jadi begitulah cara kita menjawab soalan berkaitan dengan sorof. So dia banyak bermain dengan praktikal dan kamu kena perhatikan contoh-contoh yang terdapat dalam soalan. Jadi ini adalah soalan 2019 yang paling dekat dengan kita. Okey, saya nak kamu cuba jawab soalan, nanti soalan 2000 berapa ni? Saya rasa ni soalan 2018. Soalan 2018 ni kamu boleh cuba jawab. Nanti saya akan bagikan jawapannya. Okey? Dalam inilah nanti saya akan bagi jawapan dalam grup. Okey? Kamu cuba try jawab soalan. Sorof sahaja dahulu. Okey? So soalan 36 sehinggalah soalan 50 sebagai latihan kamu untuk final nanti. Okey? Nanti saya akan kongsikan pula berkenaan dengan Nahu pula. Bahagian Nahu. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.